Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في الكتاب المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويضرؤون بالحسنة سيئات أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Suratul Ar-Ra'd ayat yang ke-22 yang bermaksud, dan orang-orang yang sabar kerana mengharap keredaan Allah, melaksanakan salat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan muslimin muslimah, khususnya muslimin muslimah jemaah Madrasatul Jumat Al-Ikhwan Taman Samudra Batu Kif ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah kita pertamanya merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya maka keberadaan kita masih lagi pada bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang penuh keberkatan ini. Pada hari ini kita berada pada 19 Ramadan, pada fasa yang terakhir. Esok kita menjengah kepada 10 hari yang terakhir. Alhamdulillah, di kesempatan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, maka ini saya menyambung lagi program kuliah duha online setiap minggu setiap Selasa di surau Al-Ikhwan ini. Jadi hari ini pada Selasa 19 Ramadan, iaitu 12 Mei 1441 Hijri, di kesempatan ini giliran saya untuk sama-sama wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, sama-sama bagi peringatan, mudah-mudahan ada keberkatan kepada kita. Dan hari ini saya memilih untuk membincangkan suatu maudud, iaitu memburu Lailatul Qadar. Baik, memburu ni dalam satu kaedah, satu tindakan, ya, kita kena sediakan berbagai peralatan. Saya ingat dulu masa tahun 80-an, ketika kita masih di peringkat sekolah rendah, dia di kampung saya di Golden Sand Pasir Mas, arwah ayah tu, dia suka memburu
apa dia panggil di Kelantan ni, dia panggil ayaman. Ayaman tak, memburu ni makna dia ada syarat dia kan. Malam tak boleh bercakap, takut burung lari dan seumpamanya. Jadi dalam tajuk kita hari ini, memburu Lailatul Qadar. Bilakah Lailatul Qadar ini? Sudah tentu pada bulan Ramadan. Adakah bulan Ramadan ini pada waktu yang bila? Ini kita akan bincangkan. Bila bermulanya dan bila berakhirnya akan dibincangkan dengan kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini. Baik. Dinyatakan dalam suatu hadis, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala ashrul awakhiri ahya'ul layla wa ayqadha ahlahu wa shaddal mi'zaru. Hadis muntafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk malam 10 yang akhir bulan Ramadan. Kita malam ni kan? Malam ni malam yang ke-20. Maknanya malam 10 yang akhir Ramadan. Maka menghidupkan Nabi SAW akan malamnya dengan berbuat ibadah. Satu. Yang kedua, menjaga ahlinya, ahli keluarganya, dan bersungguh-sungguh ia berbuat ibadah. Kerana di dalamnya ada Lailatul Qadar, iaitu malam yang terlebih daripada segala malam dalam tahun itu. Bukti dia firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Al-Qadr. Yang tu Imam Pakak bacalah 10 malam terakhir ini, iaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan sesungguhnya beribadat ataupun berbuat ibadat di dalam malam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada 1000 bulan. Ada hadis yang lain menyatakan Nabi mengetatkan ikatan kain pinggangnya. Satu. Yang kedua, mengejutkan ahli keluarganya. Yang ketiga, melaksanakan ibadah pada malamnya. Baik, dalam 3 perkara yang dinyatakan, yang dilaksanakan oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih muttafaqun alaih. Ada 2 pandangan. Satu pandangan menyatakan, iaitu bila Nabi mengetatkan pinggangnya, mengetatkan kain di pinggangnya, maknanya Nabi bersungguh-sungguh beribadah. Ada pandangan lain kata, iaitu meninggalkan daripada bersama dengan isteri. Pandangan itu yang lebih kuat. Yang kedua, Nabi beribadah pada malamnya. Baik, beribadah pada malam Lailatul Qadar ini, nak beribadah macam mana kaedah? Baik, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia kata begini. Dia kata akan sunat muakkadah menuntut, memburu malam Lailatul Qadar itu di dalam 10 malam yang akhir dalam bulan Ramadan dengan memperbanyakkan berbuat ibadah di dalamnya. Buat ibadahnya macam mana? Ada satu hadis, Abu Zar Al-Ghifari pernah tanya Nabi SAW. Dia kata, nak kejar Lailatul Qadar ni bila? Nabi kata, pada 10 akhir Ramadan. Jangan tanya lagi, kata Nabi. Hadis dhaif. Lalu Abu Zar pun lepas Nabi bercara, tanya lagi. Nabi kata, kalau kamu tertinggal, jangan sekali-kali tertinggal 7 malam yang akhir. Ataupun pandangan kata mencari malam yang ganjil. Kita orang awam ni, kita ambil kaedah macam ni. Setelah kita melihat apa yang dibincangkan nanti, iaitu kita ambil kaedah istiqamah 10 malam terakhir ni untuk memburu Lailatul Qadar ini, setelah kita berusaha bersungguh-sungguh daripada 19-20 malam yang kita lalui dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang penting istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Ada pandangan kata, dia kata tiga kaedah ibadat pada waktu malam ini, iaitu dia kata yang pertamanya memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Banyak doa. Kita dah belajar pada slot yang pertama itu, iza dakhalu syahru ramadhana futihat abwabus sama wa futihat abwabul jannah. Bila tiba sahaja malam bulan Ramadan, pintu langit terbuka, pintu syurga terbuka. Dia kata syahrul mustajabud doa. Inilah bulan yang mustajab doa. Perbanyakkan doa. Bahkan ada dalam suatu riwayat, bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummahul mukminin,
Dia tanya Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, jadi kalau 10 malam terakhir ni kita berusaha bersungguh-sungguh, kalau ditakdirkan berjumpa, diketemukan dengan malam 1000 bulan, malam ketentuan Lailatul Qadar ni, jadi apa nak doa ni? Maka dalam kitab ni kata begini, dia kata, dan terlebih diharap Lailatul Qadar itu dalam malam yang ganjil, iaitu 21, 23, 25, 27 dan 29, dan memperbanyakkan di dalamnya berbuat doa, beribadat dan membanyakkan doa dengan mengucap doa yang paling senang. Allahumma innaka afumun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dia kata apa? Wahai Tuhanku, bahawa engkau maha mengampun segala dosa dan kasih engkau mengampuni akan dosa, maka ampuni oleh umur akan dosa. Sebab itu ada satu pandangan daripada Imam Ar-Razi, satu pandangan daripada Imam Ar-Razi. Dia kata apa? Kata Imam Ar-Razi ni, dia kata, menurut Imam Ar-Razi, sesungguhnya tak kala Jibril alaihissalam memperhatikan mereka dengan kasih sayang dan telah memaafkan serta mengampuni mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Lailatul Qadar ni, ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar ni, ayat ini dikhabarkan kepada malaikat. Sebenarnya secara ringkas begini. Cara ringkasnya begini. Tak kala mana dulu malaikat lah makhluk yang awal-awal diciptakan dulu, kan? Jadi bila dalam suratul Baqarah ayat 30 kalau tak silap, qala Allah Ta'ala wa iz kunna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika Allah berfirman kepada malaikat, khabar pada malaikat nak jadikan suatu makhluk atas muka bumi, yakni manusia. Malaikat jawab apa? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Dia kata, ya Allah, pasal apa nak jadikan suatu golongan yang bermusuh-musuhan, bertumpah darah dan seumpamanya? Maka Allah jawab, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Dan diceritakan bahawa ada pernah malaikat yang diuji, diberi nafsu. Malaikat ni diberi nafsu, Harut dan Marut. Diberi nafsu, kecundang dia. Bila duduk atas dunia, kecundang. Lalu Allah tanya, nak jatuhkan hukuman ni di akhirat ke di dunia? Harut dan Marut kata di dunia lah, akhirat ni panjang sangat. Lalu dijatuhkan hukuman atas dasar tak berjaya dia bila diuji dengan nafsu ni. Dan setiap kali malaikat lalu dekat kawasan Harut dan Marut diseksa ni, mereka akan berkata, ajibta, kami rasa kagum kepada manusia ni. Sebab itu bila dalam keadaan malaikat turun, malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar ini, nak melihatkan, ya Allah kata, kami tahu, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, jadi hebat tak hebat manusia ni? Cuma dinyatakan oleh Imam Ar-Razi ada 4 golongan. 4 golongan ni walaupun keberadaan dia pada malam Lailatul Qadar, dia tak dapat. Dia kata apa? Tak dapat pengampunan. Bagaimana kalau orang yang tak dapat pengampunan pada bulan Ramadan ni? Pernah kita bincangkan satu hadis daripada Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban pada pertemuan Selasa yang pertama dulu, Selasa mula-mula Ramadan dulu, kan? Bagaimana bila Nabi SAW kata ata Jibril, Jibril mendatangi, ya Muhammad. Jibril kata, man adraka Ramadana, siapa yang berada pada bulan Ramadan dia tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka celaka dia. Aku mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Maka kita 4 golongan ini tak dapat pengampunan, kata Imam Ar-Razi, iaitu pertama peminum arak. Kita alhamdulillah lah, kan? Tak ada dalam keadaan kita, tak ada dalam kamus minum arak dah. Dalam keadaan ni tak termasuk kita. Yang kedua, golongan yang derhaka pada orang tua. Ini bahaya. Golongan derhaka pada orang tua bahaya. Saya suka ambil satu pengajaran. Nah, ada jemaah yang bertanya kepada saya. Dia kata, Ustaz, kami hanya 2 beradik, 2 orang saja. Dalam musim PKP ni, ada dalam musim pergerakan, perintah kawalan pergerakan ini, dia kata mak saya sangkut lah. Dia kata mak dia dari kampung, sangkut di rumah dia sampai 50 hari lebih. Jadi bila dia pergi hantar rumah abang dia pula, kan, abang dia pula bising, dia kata. Jadi
saya kecil hati, dia kata ustaz saya tak bercakap dengan dia. Oh jangan, sebab dia kata golongan yang satu tadi tak derhaka tapi memutuskan tali silaturahim. Sebab itu kalau kita lihat, kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab memaafkan, dalam bab tidak derhaka kepada orang tua dan tidak memutuskan tali persaudaraan. Ataupun golongan yang bermusuhan, 4 ni, yang selalu suka bertengkar, ataupun orang yang tidak mahu berbicara dengan saudara lebih 3 hari. Kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 133. 133, 134. Bagaimana ayat dia? Qala Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah cari pengampunan Allah dengan melakukan amal soleh. Ni musim dia ni, kan? Ni bulan yang penuh keberkatan. Amalan sunat diganjarkan seumpama ganjaran amalan fardu di luar Ramadan, dan juga amalan fardu diganjarkan gandaan 70 kali ganda. Jadi cari pengampunan, bersegera cari pengampunan. Dia kata untuk meraih ganjaran syurga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Cuba kita lihat pensyariatan ibadah puasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa supaya jadi bertakwa. Bertakwa ni, orang yang bertakwa saja dapat raih ganjaran syurga seluas langit dan bumi. Lalu dalam suratul Al-Imran ayat 134 di-elaboratekan ataupun dibagi suatu pencerahan bagaimana golongan yang bertakwa itu. Tengok Allah SWT sambung, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. 3 ciri orang bertakwa. Pertama, Nabi kata orang yang menginfakkan hartanya secara terang atau sembunyi. Kita bulan Ramadan ni, kita dah belajar slot yang lepas, Nabi SAW bila bulan Ramadan terutama, datangnya Jibril AS mendatangi Nabi untuk dirasa ataupun tadarrus, Nabi akan bersegera bersedekah, laju. Jadi kita ambil kesempatan 10 malam terakhir ni, lagi-lagi kalau kita bersedekah kena pula malam Lailatul Qadar, maka ganjaran pahala ni 1000 bulan. Tak? Bersedekah macam mana ni Ustaz? Surau pun tutup, masjid pun tutup. Tahlil arwah online masih ada. Dan saya difahamkan dah habis dah permintaan ni. Boleh lagi, tak ada masalah, masjid buka lagi, kan? Dan bersedekahlah sekadar kemampuan kita. Yang kedua dia kata wal kaziminal ghaiz, mereka yang tahan kemarahan. Ni tadi yang kes jemaah yang tanya tadi. Dia kata dia nak marah sebab dia kata tanggungjawab jaga ibu ni, dia kata tanggungjawab kepada anak lelaki, abang dia. Orang kata tak apalah, tak payah berkira macam tu. Ada seorang sahabat, bila ibu dia meninggal, dia menangis. Lalu sahabat lain yang tanya, dia kata, ya fulan, bukankah Rasulullah SAW pernah bagi nasihat kat kita? Dia kata apa? Pasal apa nak menangis kematian? Dia kata, aku bukan menangis, sedih sebab kembali ke rahmatullah ibuku. Sebab aku faham, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang hidup pasti akan menemui kematian. Cuma salah satu daripada pintu syurga aku dah tak ada. Jadi kita tak apalah, kan? Biarlah, saya nasihat kepada jemaah tadi, tak apalah, abang kepada puan tak nak pun kita ambil. Kata puan ambillah, jaga, sebab itu pintu syurga. Nampak? Kelebihan dia. Sebab tu dia kata wal kaziminal ghaiz, tahan kemarahan. Sebab itu kita dalam 10 malam terakhir lagi ni, 10 balance yang terakhir ni, yang begitu cepat masa berlalu, sedih kita. Sebab bulan yang penuh keberkatan, bulan untuk menambah amal-amal kita. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Sesungguhnya manusia ni ada 2 malaikat, kiraman katibin, yang catat kebaikan. Inilah bulan. Yang kita nak, malaikat sebelah kiri ni rehat, malaikat sebelah kanan catat kebaikan ni. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Dia kata apa? Majtami'ul khair, bulan yang berkumpul segala kebaikan ini. Maka dia kata menahan kemarahan, sabar ketika kita boleh marah dan kita sabar. Macam kes yang saya berbicara, ambil sebagai contoh tadi. Dan sabar ni dalam surah Az-Zumar pun bagaimana Allah SWT sebut,
Dia kata apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Hanya saja dibalas dan disempurnakan Allah SWT akan pahala yang sabar itu dengan tiada dikira-kira. Tak apa sabar. Bahkan ada suatu hadis daripada Imam Bukhari, hadis sahih. Bagaimana Nabi SAW bersabda, dan tidaklah Allah SWT berhajat kepada mereka itu menahan diri daripada makan dan minum bila mana dalam keadaan dia berpuasa dia masih lagi berdusta. Berdusta. Dalam keadaan berpuasa dia berdusta. Berdusta dan juga bersumpah palsu. Maka ada muhaddisin kata berdusta termasuk juga tak dapat menahan kemarahan ini, meninggikan suara. Kita ni terutama ibu-ibu ni kita faham. Kita hari ni sudah masuk hari yang ke-56 MCO ni. Movement Control Order bersyarat ni. Campur daripada 18 Mac hari tu 56 lagi ni. Ibu-ibu ni dah habis idea dah nak masak apa, dah pening dah. Kan? Jadi kita dalam keadaan ini, kita sebagai ketua keluarga, antara yang sunat muakkadah Nabi kata di bulan Ramadan nak 10 terakhir yang kita bakal tempuh ini, meluaskan belanja ahli keluarga. Bagilah, kalau dia kata abang nak rehat lah, bukan abang seorang nak buru Lailatul Qadar, kami pun nak buru juga. Rintihan ibu-ibu yang duduk dalam PKP 56 hari ni, belilah kat luar, masak nasi saja pun tak apa kan. Dan ibu-ibu ni kadang-kadang dengan anak-anak yang ramainya duduk kat rumah, semua berkumpul, kadang-kadang meninggikan suara ni. Kena jaga ibu-ibu untuk dapat 10 terakhir ni dalam keadaan yang paling sempurna kan. Sabar, jangan marah kan. Sebut elok-elok, jangan marah dah. Kalau orang tua kat kampung dulu, saya ingat arwah nenek ni kalau dia marah dekat cucu dia, dia bukan keluar perkataan dia elok. Dia kata awal comel ni, dia puji. Sebab tu cantik sungguh, jadi comel sungguh. Doa ada contoh kan. Jadi kena ambil kesempatan, termasuk dalam keadaan meninggikan suara tadi tak boleh. Baik. Maka dia kata apa tadi? Sunat muakkadat menuntut dalam malam Lailatul Qadar. Kita start malam ni sampai ke penghujung dengan izin Allah SWT. Kita nak istiqamah. Pertama, bila ada pandangan dalam kitab apa tu? Antaranya dalam kitab An-Nasihatud Din wal Wasiyatul Imam, nasihat agama dan wasiat iman karangan Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Ulama Yaman ni, ulama yang buta mata kerana demam panas. Dia kata apa? Barang siapa yang berjemaah solat Isyak dan dia berjemaah solat subuh pula, seolah-olah dia menghidupkan qiyamul lail pada malam tu. Jadi kita tak payah lagi-lagilah senario sekarang kita sendiri jadi imam. Sudah tentu kita beriltizam daripada ni. Ya, memang kita yakin kita dah buat sebelum tu, tapi dengan kaedah hadis tadi Nabi kata ikat pinggang dengan kain dan bersungguh-sungguh, maka kita istiqamah nak sallu ala waqtiha bil jamaati, kita jadi tu imam dalam musim macam ni. Bahkan kalau kita perhati antara hadis yang menyatakan, dia kata barang siapa yang maqama ramadana, siapa yang qiyam bulan Ramadan ni, yakni solat tarawih bersama dengan imam sehingga habis sampai witir semua, maka ditakdirkan malam tu qiyamul lail, takdirkan Lailatul Qadar, dia dapat qiyamul lail sepanjang malam. Kita kalau musim di luar Covid ni memanglah banyakkan yang datang solat tarawih, bila sampai atiru wa majidu wa qannitu, dia pakat keluar. Sekarang nak keluar apa? Kita jadi tu imam. Kita sendiri tu imam kat rumah. Dah memang entitled secara automatik. Alhamdulillah. Jadi ambil kaedah dua tu istiqamah. Kan? Solat subuh berjemaah, solat isyak berjemaah dan jemaah yang lain pun. Sebagaimana yang saya nyatakan pada pertemuan lepas. 70 gandaan, 27 kali ke dalam solat berjemaah, darat 70, 1890. Darat 5 waktu 9450. Darat 30 hari bulan Ramadan 283500. Bayangkanlah antara sebagai semangat untuk kita istiqamahnya. Baik, dia kata apa lagi? Dia kata memperbanyakkan berdoa. Tadi hadis riwayat Imam Tirmizi, Ummahul Mukminin Sayyidatina Aisyah tanya, Nabi kata doa tu, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Nak kepada pengampunan. Yang kedua dia kata memperbanyakkan istighfar. Kata Syekh Abu Lai Al-Samarqandi, berdoa banyakkan istighfar, astaghfirullahalazim. Dan juga dia kata
dan juga memperbanyakkan zikrullah. Baik, suka saya ambil satu tafsir daripada tafsir Hanafi. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Dia kata, man shalla fi lailatul qadri rak'atain. Siapa bersolat 2 rakaat, malam tu ditakdirkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni sampai bila? Lailatul Qadar ni sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Tak, sehingga fajr. Maknanya subuh kita datang. Solat sunat sebelum subuh. Man shalla salatan qabla al-fajr khairum minad dunya fihi ma. Solat sebelum subuh ni, solat sunat lebih baik pada dunia isinya, dah tentu kita tak tinggal. Jadi imam subuh pula kat rumah, kan? Dan kita jadikan kesempurnaan kita pada 10 malam ini kita isi qamah. Tak apalah pandangan kata lebih kepada nanti kita rujuk lepas ni. Yang ganjil dan seumpamanya, kita orang awam ambil 10 ni nak buru sungguh-sungguh supaya dalam kesempatan yang kita ada Allah bagi ni, wasari'u ila maghfirah, bersegera cari pengampunan Allah dalam bulan yang Allah ampunkan dosa. Senang, dalam bulan yang gandaan pahala untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis ni kata apa? Daripada tafsir Hanafi ni, dia kata man shalla fi lailatul qadri raka'ataini. Siapa-siapa solat 2 rakaat malam tu, malam Lailatul Qadar. Yuqra'u, dia kata fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab. Tiap-tiap rakaat baca umul kitab Al-Fatihah. Marratan wal ikhlasin 7 marrat. Lepas tu rakaat lain, dia kata surah Al-Ikhlas ni 7 kali. 7 kali. Fa iza sallama yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaih. Habis lepas tu bagi salam, solat 2 rakaat. Kena malam tu malam Lailatul. Contoh macam ni, kita bangun selalu pukul 4. Sekarang kita mau pukul 4, kan? Pukul 5.47 imsak. Sekarang 10 malam terakhir awalkan sikit 3.45. Untuk kita selalu kita buat solat tahajud je satu. Sebab witir dah buat malamnya. Kan tak ada witir pada 2 witir sunat. La witraini fil lail. Tak ada 2 witir pada satu malam. Kita dah buat witir. Jadi bangun sekarang 3.45. Kalau sebelum ni kita buat tahajud aja. Habis tahajud, turun bersahur. Ni kita nak buat taubat, nak kita buat hajat. Ni rakaat ini yang termasuk dalam ni. Dia kata apa? Pertama baca suratul Fatihah. Lepas tu baca Al-Ikhlas 7 marrat, 7 kali. Salamun, masa salam, habis salam semua, yaqulu, berkata astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Dia kata astaghfirullah, iaitu mengucapkan istighfar ni yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falembani. 3 perkara tadi. Kalau malam beribadah malam tu qada, berdoa, iaitu mengucapkan istighfar dan perbanyakkan zikrullah ni. Tengok dia kata habis salam dia ucap macam tu. Dia kata maqamihi hatta yaghfirullah lahu wa li abawaihi wa yab'athallahu ta'ala malaikatu ilal jinan yaghrusuna lahul asjara wa yabnuna al-qasura wa yujruna al-anhara wa la yakhruju minad dunya hatta yaruza lika kullah. Apa tu? Kan? Allah kata macam ni. Dia kata maka Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 70 kali dia istighfar 70 kali. Tadi solat sunat 2 rakaat. Tadilah kita solat tahajud baik, solat sunat taubah balik, solat sunat hajat baik, kan? Jadi lepas dia Al-Fatihah paling senang untuk orang awam macam berbicara. Lepas tu Al-Ikhlas 7 kali, bagi salam astaghfirullahalazim 70 kali paling kurang. Dia kata maka tidaklah dia berdiri sehingga Allah Subhanahu Taala mengampuninya. Ni kalau kena malam Lailatul Qadar tu, dan kedua orang tuanya, bukan dia saja, orang tua pula diampuni juga. Maka Allah mengirim para malaikat ke syurga. Dia kata untuk menanam baginya beberapa pohon, membangunkan gedung istana dan mengalirkan air sungai, dan dia tidak keluar dari dunia sehingga dia melihat semua tu. Masa dia nak meninggal, nampak dia. Macam dalam surah Al-Fusilat ayat 30. Qala Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sesungguhnya mereka yang mempertegaskan keyakinan,
dengan berkata tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata didatangkan kepada mereka ketika dia nak meninggal. Datang, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla. Dua malaikat datang kepada dia, la taqafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka diperlihatkan kabar gembira. Bahkan kalau kita rujuk di dalam kitab At-Tazkiratu bil Ahwalul Mauta wa Umurul Akhirah karangan Imam Al-Qurtubi, dia kata tidaklah roh seorang mukmin itu keluar daripada jasadnya sehingga dipertontonkan kat mana dia akan pergi. Nah, mudah-mudahan kita kan dapat kebaikan seumpama baik. Dan dia kata tadi kita dah nyatakan bagaimana Syekh Abu Zar Al-Ghifari, orang tak pernah berbohong ni. Abu Zar ni tak pernah berbohong. Dia tanya Nabi SAW, Nabi kata Lailatul Qadar ni bulan Ramadan. Dia tanya Nabi lagi. Hadis dhaif tapi tak apa, untuk pengajaran. Dia kata adakah Lailatul Qadar ni diangkat ketika kewafatan Nabi-Nabi? Tak. Nabi kata ila yaumil akhirah, ila yaumil kiamat, sehingga hari kiamat. Nah, bila nak kejar ni, Nabi kata cari 10 malam terakhir. Jangan tanya lagi, kata Nabi. Abu Zar tanya juga. Nabi kata jangan tinggal 7 malam yang terakhir, paling kurang cari malam-malam yang ganjil. Kita nak tengok. Tadi kita dah belajar bagaimana dia bermula maghrib. Bila? Sehingga fajar, sehingga keluar fajar. Di antaranya kita nak buat apa? 3 perkara tadi. Antaranya berdoa banyak-banyak. Doa paling iaitu Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Dah, ampunkan kami. Yang kedua beristighfar. Kita lihat bagaimana tadi Ibnu Abbas nyata tafsir Hanafi, orang yang bila dia solat 2 rakaat, man shalla raka'ataini fil lailatul qadri yuqra'ul Fatihatul Kitab Al-Fatihah, dia kata, dan juga Al-Ikhlas sab'an, dah 7 kali. Lepas tu istighfar. Yang ketiga banyak zikrullah. Tu. Dan kita nak tengok bila ni. Dan bersalah-salahan ulama dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketentuan Lailatul Qadar itu, kerana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kitab ni Syekh Abdul Samad Al-Bani ni ambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nama kitab Shairus Shalikin ila Rabbil Alamin. Perjalanan hamba Allah menuju kepada Allah yang Maha Berkuasa. Baik, dia kata begini. Dan malam yang terlebih diharap akan Lailatul Qadar itu dalam sekalian malam 10 yang akhir pada bulan Ramadan, tiada terlebih muakkad setengah daripadanya. Maknanya malam ni malam 20, 21, 22, 23 kita terus istiqamah. Ini peluang dalam keadaan kita diberi 2 nikmat. Nikmat sihat, nikmat masa lapang. Masa lapang banyak sungguh. Sebab itu dia kata, Ustaz, kita bulan Ramadan ni tidur kan ibadah. Dia kata naumus shaimul ibadah. Kata dia dah. Wasumtuhu tasbih. Tidur orang berpuasa ni ibadah, kata dia. Hadis dhaif. Dia kata diam itu tasbih, wa du'aatul mustajab. Doa mustajab. Wa amaluhu mudha'afun, amalan ganda, betul, tapi tak ada tidur sampai 4-5 jam. Tidur sekadar untuk ambil tenaga untuk malam boleh. Sejam, 2 jam okey kan. Maka dia kata apa? Malam 10 terakhir ni. Dan pada mazhab Imam Syafi'i rahimahumullah. Mazhab Imam Syafi'i kita pula dia kata apa? Bahawa yang terlebih muakkad dan yang terlebih diharap, kata Imam Syafi'i, mazhab kita ni, menuntut Lailatul Qadar di dalam malam yang ke-21. Malam 21 ni, malam 20, malam besok. Kan? Besok hari Rabu, malam Khamis. Kalau nak ikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, kita ambil 10 malam ni semua bersungguh-sungguh. Dalam 10 malam yang bersungguh tu, malam ganjil lagi bersungguh. Boleh kita ambil untuk orang awam seumpama kita. Tengok apa kata lagi. Dia kata, dan kata Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahawasanya yang terlebih diharap Lailatul Qadar itu di malam yang ke-23 dalam bulan Ramadan, 23 malam ganjil. Dia kata, mana banyak pandangan kata malam ganjil. Dan riwayat Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal ni dapatlah dengan Nabi SAW ni. Dia kata apa? Nabi SAW bahawasanya Lailatul Qadar itu malam yang ke-24. Malam 24. Tak ganjil. Kan? Ada pandangan. Dan kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, bahawanya yang terlebih diharap Lailatul Qadar itu di dalam malam yang ke-25, iaitu 25 Ramadan. Sebab itu satu lagi sebelum tertinggal dalam keadaan 10 yang akhir ini, apatah lagi
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ayat berapa tu? 185 kan? Iaitu surah Al-Baqarah. Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Al-Qadr ayat 1, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam ketentuan. Ataupun surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatul mubarak, dan juga diturunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan. Ini pun kita jangan tinggal. Kita ambil daripada pandangan Syekh Abdul Samad Al-Falembani tadi, ibadat malamnya 3 kan? Ibadat malamnya 3, iaitu berdoa, berzikir, beristighfar, baca Quran. Nak apatah lagi orang awam seumpam yang berbicara ni. Katalah paling-paling hebat pun dah khatam sekali dah. Paling hebat dah tu. Ni nak khatam kali kedua contoh. Jadi sekarang duduk dalam baru duduk halaman berapa? Al-Quran ni ada 604 muka surat lah lebih kurang untuk khatamkan 30 juzuk. Sekarang baru duduk surah Al-Mu'minun contoh 346 contoh dia punya muka surat 346. Ada tolak lagi 604 tolak 346. Ada lagi dalam 200 berapa? 290 lebih lagi ada muka surat. Kita nak malam ketentuan ni, malam turun Al-Quranul Karim, malam yang penuh keberkatan. 3 tadi dalil, surah Al-Baqarah, surah Al-Qadr dan surah Ad-Dukhan ayat 3. Maka kita pulun habis, kata orang Kedah. Orang utara kata pulun habis baca Al-Quran ni. Ada orang kata, ustaz saya kalau baca Al-Quran, ada jemaah saya, dia WhatsApp, dia kata ustaz selalu baca Al-Quran aja, dia kata mengantuk selalu kan. Tapi kalau tengok Facebook okey dia kata, tak ada masalah kan. Tengok Facebook tak ada masalah, pukul 1 pukul 2 pun tak sedar. Ini yang kita kena mujahadah nak lawan ni. Untuk 10 terakhir ni jadikan, ketepikan dulu handphone tu, tengok sekali-sekala boleh kan. Jadi kita konsentrate untuk iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumul akhirah syafa'atul li ashabihim. Orang yang baca Quran lah yang akan jadi syafaat pada dia ketika hari mana dia berjumpa Allah SWT, yakni hari kematian dia kan. Betul, inna awwala ma yuhasabu bihi ala 'abdihi fil yaumil akhirah as-salah. Yang mula-mula dihitung solat yang kita selalu buat insya-Allah ya, bulan Ramadan dan seumpamanya ni, lagilah kita memperbanyakkan sujud kepada Allah SWT. Jadi beruntung orang yang ahli Quran ni. Kita yang bukan ahli Al-Quran, bulan Ramadan paling kurang kan, kita jadi betul-betul sahabat yang rapat dengan Quran, yang boleh tolong kita nanti ya, terutama malam Lailatul Qadar ini yang kita duk buru ni. Dia kata lagi, dan kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, Sayyidina Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu, ni ahli Quran semua ni, 4 orang ahli Quran. Sayyidina Ubay ibn Ka'ab pernah diriwayatkan dia pernah Nabi mungkin ketentuan Allah nak tunjuk cara bagaimana nak tegur imam kot tak. Nabi ditakdirkan Nabi buat lupa lalu. Abdullah bin Mas'ud ni 4 ahli Quran yang Nabi kata kalau nak rujuk tentang Quran turun kat mana, peristiwa dia, sababun nuzul, 4 orang ni. Dia kata apa? Bahawasanya kata dia radhiyallahu anhuma, Ubay ibn Ka'ab, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya Lailatul Qadar itu malam yang ke-17 daripada bulan Ramadan, malam 27. Sebab itu untuk selamat kita, untuk kita masuk golongan orang yang mendapat kebaikan, jadi kita istiqamah. 10 ni istiqamah, buat yang dinyatakan tadi sekadar kemampuan, dan tiap malam ganjil kita pertingkatkan lebih lagi. Malam 27, kalau yakin malam 27, lagi kuatkan malam yang ke-27 tu lebih banyak. Kalau biasa solat sunat taubat 2 rakaat, sambung lagi. Contoh kan. Dan dia kata apa lagi? Dan inilah dia kata yang muakkad pada mazhab Imam Ahmad dan Imam Hambali radhiyallahu anhu, dan mengikut akan dia oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, seperti yang disebut dalam kitab Runyah itu. Ada kata malam 7 likur, malam 27 kat kampung-kampung dah. Saya ingat belah Negeri Sembilan. Saya ingat dulu. Kalau arwah Pak Mentua dulu kalau malam 27, pasang ni pelita kat kampung di Kuala Pilang penuh. Contoh kan. Kita sekarang tak pasang pelita, pasang lampu tu. Kalau kat kampung saya dia panggil lampu lilap-lilap. Pasang juga, tak apa dah kan. Cakap surau kita lah kat atas ni kan. Dah. Kalau di luar musim Covid ni, surau-surau ni meriah kan dengan lampu-lampu dan seumpamanya. Baik. Dan dalil dia kata muakkad Lailatul Qadar itu malam yang ke-17 ni, ada hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu
daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia panggil sahibut ta'asi. Abdullah ibnu Umar ni sahabat yang paling taat. Dialah yang dia tertidur di Masjid Nabawi. Masa ketika itu kakaknya, kekandanya Sayyidatina Hafsah, isteri Nabi masa tu. Dia tertidur, dia mimpi orang Madinah ni bekerja, dia kejar selalu ketinggalan. Dia pun cerita kat kakak dia cerita kepada Nabi SAW. Nabi kata, hazal walad, budak ni baik ni, kalau dia tak tinggal solat malam. Bermula daripada itu, kata Abdullah bin Umar, aku tak tinggal solat malam sehingga aku dipanggil berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni sampai nak tunjuk hebat dia mengikut sunnah Nabi ni. Pernah dia berjalan ketika dah kewafatan Nabi, dia tunduk pada satu tempat. Orang tanya, ya Abdullah, apa pasal tunduk? Dia kata, dulu ni ada pokok kat sini, Nabi lalu sini, Nabi tunduk. Tengok hebat tak hebat ni. Dia kata apa? Dia kata, la yazalu yaqussuna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ar-ru'ya annaha lailatus sabi'ati minal ashrin al-awakhir. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawataran annaha lailatul sabi'atil fil ashril akhir. Man kana mutaharriya falyataharraha lailatas sabi'atin minal ashril awakhir. Dia kata hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nombor 1088-771. Sentiasa mereka, yakni beberapa sahabat Nabi SAW menceritakan, mereka itu akan Nabi SAW mimpi bahawasanya Lailatul Qadar itu malam yang ke-17 dalam 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Maka sabda Nabi SAW, aku lihat akan mimpi kamu telah sepakat bahawanya Lailatul Qadar di dalam malam yang ke-17 di dalam 10 yang akhir bulan Ramadan. Maka kata Nabi, barang siapa adalah ia berkendak memilih akan Lailatul Qadar, maka hendaklah dia memilih akan dia di dalam bulan yang ke-7, malam yang ke-7 di dalam 10 yang akhir dalam bulan Ramadan. Tapi kita orang awam, kita ambil istiqamah 10 yang terakhir. Maka malam bila pun Lailatul Qadar, dengan ketentuan Allah Subhanahu Taala, ibadah kita akan mendapat gandaan, Lailatul Qadri khairum min alfisah, kan? Min alfisah iaitu 1000 bulan. Mudah-mudahan kita dapat pada pertemuan kita dengan keizinan Allah dalam Ramadan 1441 Hijri ini. Mudah-mudahan. Sebab itu dalam riwayat yang lain bahawasanya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Abbas pula cerita kepada Sayyidina Umar. Ibnu Abbas ni, Sayyidina Umar sampai banyak peristiwa, antaranya ketika meeting kabinet. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar masuk, Ibnu Abbas budak muda kecil, sampai menteri kabinet lain tanya, apa perlunya? What's the justification? Lebih kurang macam tu dah. Yang tuan bawa Ibnu Abbas yang muda ni. Dia pun baca. Sayyidina Umar baca ayat apa dia? Inna a'tayna bila telah datang pertolongan Allah ni, maka apa tafsir ni? Sayyidina Abbas kata, maka kewafatan Nabi dah dekat. Nak tengok hebatnya Ibnu Abbas ni. Dia kata apa? Dia pernah kata kepada Nabi, kepada Sayyidina Umar, Inni nazartu fil afradi falam ara fiha aharali minas sab'ah. Dia kata apa? Bahawasanya aku tilik di malam yang ganjil, dia kata, ya Amirul Mukminin, di dalam 10 yang akhir dalam bulan Ramadan, maka tiada aku melihat di dalamnya, dia kata, terlebih dipilih bagiku akan Lailatul Qadar daripada 7 likur daripada bulan Ramadan. Dan mazhab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Lailatul Qadar itu dalam malam yang ke-29. Maka dalam pandangan yang kita lihat dalam kitab ini, malam ganjil, 10 malam terakhir, bermula maghrib sehingga terbit fajar, sehingga fajar, maka kita ambil kaedah macam ni, kan? 10 malam kita istiqamah. Malam yang ganjil 21, 22, 23, 25, 27, 29, kita lagi perhebatkan ibadah kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang dapat memburu Lailatul Qadar. Yang penting, bagaimana kata Imam Razi tadi, ada 4 golongan, walaupun dia memburu Lailatul Qadar, tapi dia duduk dalam keadaan dia termasuk golongan ni, rugi dia, tak dapat pengampunan. Yang kita paling bimbang iaitu memutuskan
tali persaudaraan. Ada dalam kitab Al-Khabair, dosa besar ni, dosa nombor 29, memutuskan tali persaudaraan. Ada dalam musim-musim macam ni. Dalam musim-musim kita diuji, ada di antara adik-beradik yang senang kita minta tolong, pinjamlah duit sekejap dalam keadaan kita tak dapat ni. Oh, dia kata dia pun susah, walhal kita tahu dia banyak duit, putus hubungan silaturahim. Jangan. Nah, ataupun sesama ahli Korea, ada tak bertegur siapa lebih 3 hari, minta maaf. Kan? Nak minta maaf macam mana? Ustaz tak jumpa, telefon. Ni gunanya media apa elektronik ni boleh guna. Nah, nak buat press conference ke apa boleh, kan? Nikah pun boleh online kan sekarang. Nah, kan? Tak ada masalah. Jadi yang penting jangan ada dalam kita mempersiapkan diri dari segi ibadah kita, dari segi amalan kita, dari segi zikir, dari segi istighfar dan seumpamanya, solatnya semua amalan, tetapi kita terlupa kita ada memutuskan silaturahim ataupun tak berbicara atas sebab yang sedikit saja, maka ingat balik muhasabah dalam keadaan banyak masa ni, nikmat sihat, nikmat masa lapang, kan? Wal farara, dak ni'matani maghbun fihi ma katsirun minan nas. Dia kata dua nikmat manusia terlupa, memang tertipu daya. Nikmat sihat, ni sihat lagi ni, kan? Nikmat masa lapang ni, banyak masa lapang dalam keadaan PKPB ni. Nah, jadi tengok, renung balik muhasabah, ada tak bercakap dengan orang sebab apa? Minta maaf. Kan? Bukan nak tunggu nanti raya minta maaf sekarang sebab nak menghadapi malam Lailatul Qadar. Kita tak perasan kadang-kadang tindakan kita ada yang menyebabkan orang tak puas hati, minta maaf. Orang yang berjiwa besar, wal kaziminal ghaid, mereka ciri-ciri ahli syurga yang bertakwa, menahan diri ketika nak marah. Nak marah kepada isteri, jangan. Kan sama lah. Nak marah lah, kan? Kita minat apa ni, ayam masak pedas, dia pergi buat ayam masak lemak, maklumlah dia orang Negeri Sembilan. Nah, kita pula orang mana lah, kan? Contoh, tak apa, kita redha saja dalam keadaan macam tu sebab nak dapat keredaan Allah Subhanahu Taala. Ingat tu. Yang tu kita banyak terlepas pandang, dan juga kepada ibu bapa kena jaga, kan? Pintu syurga ni. Nah, baik, dia kata lagi, kelebihan Lailatul Qadar ni amat banyak seperti yang tersebut dalam beberapa hadis, antaranya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Saya ambil terjemahan sebab masa pun sudah tak berapa ni, sudah tak mengizinkan ni. Dia kata diriwayatkan setengah ulama daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apabila ada malam Lailatul Qadar itu, menyuruh Allah Subhanahu wa taala akan Jibril alaihissalam turun ke bumi ni sampai sempitnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya malam ketentuan diturunkan Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahu tak kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh, turun malaikat Jibril ni memenuhi, jadi sempit ruang tu jadi sempit di dunia ni. Dan sertanya malaikat yang diam pada Sidratul Muntaha itu 70,000 malaikat turun. Dia kata serta mereka itu ada panji-panji daripada nur cahaya. Apabila turun mereka ke bumi, mendirikan akan Jibril akan panji-panjinya dan malaikatnya, dah segalanya. Maka sebagai kesimpulannya, maka kita carilah Lailatul Qadar dalam Ramadan kita yang keberapa. Contoh saya berbicara Ramadan yang ke-50. Jadi sepatutnya daripada Ramadan ke Ramadan ada pertambahan dari segi pengabdian kita pada Allah Subhanahu taala. Kita nak jadi orang cerdik. Al-kayyisu man dana nafsahu ay man hasaba nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kita orang cerdik ni buat amalan, cari bekalan untuk lepas kematian. Bila kita berada di al-qabru awwala munzilun min manazilul akhirah, kubur ni sebagai tempat persinggahan yang pertama di akhirat. Jadi sebagai kesimpulannya, ambillah beberapa perkara yang dinyatakan tadi, iaitu yang pertama, solat berjemaah. Jangan tinggal sekarang kita jadi imam, sallu ala waqtiha bil jamaati. Ni nak 10 ni, lagi-lagilah cepat. Selalu jemaah juga tapi lewat sikit. Bila dengar muazzin melakukan azan di surau kita, kita rehat dulu, tak apa, kan? Rehat dulu. Dan ni dah kita nak terus habis saja azan kat sana, kita dah ready dah kat rumah sebagai ketua keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Yang kedua, habiskan, khatamkan Al-Quran paling kurang sekali pun tak apa. Kalau tadi saya kata tinggal dah duduk dekat halaman 340 lebih, surah apa? Surah Al-Mu'minun ke? Surah Al-Ahzab ke? Cepatkan kan? 10 lai ke? 10 lai sehari, habis waktu tu duduk konsentrate betul-betul. Istiqamah, lawan mujahadah. 2. Yang ketiga iaitu perbanyakkan doa.
Perbanyakkan zikir, istighfar. Yang keempat, bersedekah. Apa salahnya kan? Petang kita pergi cari apa ni juadah iftar sekarang, dalam keadaan bebas sikit bergerak. Macam semalam, saya petang semalam ada seorang jemaah datang petang dah dekat-dekat nak berbuka kan, pukul 6.50 kalau tak silap. Datang dia kata ni, Tuan Imam nak bagi murtabak, beli jauh ni dekat Ulu Selangor. Sedap sungguh murtabak ni. Sedap sungguh. Jadi dia ambil peluang untuk bersedekah, bagi makan kepada orang berbuka. Apa salahnya kan? Dalam keadaan tu bila kita beli, ingat sikit untuk jiran-jiran dan seumpamanya. Cantik kan dari segi dia punya kesatuan jiran-jiran ni. Dia kata apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Suratul Al-A'raf ayat 96. Baik. Jadi kita ambil kesimpulan betul-betul, dan satu saja yang kita nak pesan. Bila satu lagi dalam kita nak beribadah, dia kata apa lagi kan? Yang dipesan oleh pengarang kitab ni, dia kata apa? Khoslatani yufsidani siyama al-ghibah wal-kazzab. Dua perkara yang membinasakan akan pahala puasa itu, mengumpat-ngumpatkan orang, dan keduanya berdusta. Jadi 10 malam ni, 10 hari ni, kita memang sebelum ni pun dah tak ni, lagi kita kita apa ni, kunci mulut-mulut kita dari bercakap perkara yang sia-sia. Kunci mulut kita. Mudah-mudahan. Baik, elok macam tu dah. Solat berjemaah dah. Habis solat berjemaah, mula cerita pasal orang tak payah. Sebab itu satu lagi yang akhir dia kata apa? Dalam keadaan kita nak melaksanakan apa yang kita dah terangkan, kita dah plan tadi, untuk memburu Lailatul Qadar, untuk kekuatan, disuruh juga dia kata memelihara akan perut pada waktu berbuka itu dari memakan makanan yang haram dan syubhat. InsyaAllah dah kita daripada sumber yang halal dan tayyiban. Dan dia kata lagi, sayugia jangan memperbanyakkan pada ketika berbuka dengan makan yang halal sekira-kira memenuhi perut. Sebab Nabi SAW bersabda, dia kata ma malabnu adam wa wi'aan syarrun min batanihi. Dia kata tidak memenuhi perut anak Adam akan suatu tempat yang terlebih jahat. Dia kata tidak memenuhi oleh anak Adam suatu tempat yang lebih jahat daripada memenuhi perutnya dengan memakan yang halal. Jadi kita ambil betul-betul, kita bersedia betul. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi hamba-Nya yang termasuk dalam hamba yang wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Tidak kami jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Dan tanda kesyukuran kita laksanakan ikhlas kepada Allah SWT, mengharapkan ganjaran pengampunan Allah SWT, dan juga anugerah daripada Allah, al-jannah, syurga, mudah-mudahan. Jadi sekadar itu saja. Mudah-mudahan kuliah 55 minit kita ini mendapat manfaat sebagai suatu motivasi dan juga kesungguhan kita untuk betul-betul mengambil, memburu kehebatan Lailatul Qadar yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Maka dalam keadaan puasa, menjalani ibadah puasa yang luar biasa, dalam keadaan kita sendiri jadi imam, dalam keadaan kita yang menentukan bagaimana ahli keluarga kita beribadah, yang kita boleh relatekan dengan hadis Nabi tadi. Nabi mengejutkan ahli keluarganya untuk sama-sama beribadah. This is the time. Inilah masanya, dalam keadaan kita tak payah mulai dekat surau sebagai imam sebelum-belumnya. Dah, kita laksanakan. Suasana surau kita transferkan di rumah kita. Mudah-mudahan. Dan sekadar itu saja. Sekali lagi saya ingin mewar-warkan kepada ahli qaryah kita, jemaah muslimin-muslimah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahawa kita masih lagi buka untuk tahlil arwah online, insya-Allah. Buat masa sekarang kita telah melaksanakan permohonan daripada 90 jemaah kita, dan 1/3 daripada Korea kita. Kalau kira Korea kita ni hampir 400. Hampir 400 ataupun 300, 1/3. Maka kita masih mengharapkan lagi untuk sumbangan untuk tahlil arwah, untuk dilaksanakan dalam masa yang berbaki di akhir 10 Ramadan ini. Dan saya mohon maaf banyak-banyak jika ada kesilapan, terutama kepada muslimin muslimah jemaah surau Al-Ikhwan, terutamanya kesilapan
dalam menjalani amanah kepimpinan ramai-ramai ini, mungkin ada kesilapan tutur kata, kesilapan tindakan. Saya pun maaf banyak-banyak. Sama-sama kita berjiwa besar, maaf-memaafkan, untuk sama-sama kita menjalani, memburu malam 1000 bulan 83 tahun lebih. Ya, mudah-mudahan semua daripada kita mendapat manfaatnya. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين اللهم جملنا بالعافية والسلامة خصوصا مسلمين مسلمة جماعة مدرسة الجمعة الإخوان تمن سمودرا وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا في ليلة القدر وبلغنا في ليلة القدر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم